Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan masuk subtopik baru 4.6 unsur dalam skala 3. Jom kita lihat unsur-unsur yang terdapat dalam skala 3. Unsur-unsur dalam skala 3. Okey, apa itu skala 3? Seperti yang kita tahu, skala 3 adalah baris mengumpuk yang ketiga dalam jadual berkala unsur. Yang saya merahkan ini adalah unsur-unsur dalam skala 3. So, unsur-unsur yang terdapat dalam skala 3 adalah natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan argon. So, apa yang perlu tahu adalah apabila merentasi suatu skala dalam jadual berkala, terdapat peningkatan satu proton pada atom setiap unsur. Tengok daripada natrium, dia punya nombor proton adalah 11. Dan kita pergi pula kepada magnesium 12 dan seterusnya. So dia meningkat 1 proton pada atom setiap unsur. Dan bilangan petala yang berisi elektron adalah sama, iaitu 3, tetapi bilangan elektron valence bertambah sebanyak 1 pada atom berturutan. Masukkan dengan bilangan petala yang berisi elektron adalah sama adalah semua unsur dalam skala 3 mempunyai 3 petala yang berisi elektron. Sebagai contoh, atom natrium dia mempunyai 3 petala. Pada petala 1 dia terdapat 2 elektron, pada petala 2 terdapat 8 elektron dan pada petala yang ketiga terdapat 1 elektron valence. So, apa yang membezakannya adalah elektron valence bertambah sebanyak 1 pada atom berturutan. So, apa kegunaan unsur-unsur dalam skala 3? Yang pertama, magnesium. Magnesium digunakan sebagai bahan penyala api. Manakala aluminium pula untuk membuat tin, sulfur sebagai racun kulat dan fosforus sebagai bahan bunga api. Lihat pula trend perubahan sifat fizik unsur merentasi skala 3. So, boleh refer buku teks iaitu jadual 4.7 sifat fizik unsur skala 3. Seperti yang kita lihat, apabila merentasi skala 3 dari kiri ke kanan, saiz atom berkurangan. Dan manakala keelektronegatifan juga bertambah, serta keadaan fizik berubah daripada pepejal kepada gas. So, kita akan tengok satu-satu bagi saiz atom, keelektronegatifan dan keadaan fizik bagi unsur merentasi skala 3. Pertama, kita lihat saiz atom berkurang merentasi skala 3. Seperti yang kita lihat dalam jadual 4.7, jejari atom berkurangan merentasi skala 3 di mana jejari atom menjadi semakin kecil. Dan juga nombor proton unsur juga meningkat. Ini bermakna bilangan proton dalam atom bertambah. Dan menyebabkan bilangan charge dalam nukleus atom juga bertambah. Hal yang demikian menyebabkan daya tarikan nukleus terhadap elektron semakin bertambah. Hal ini berlaku kerana atom-atom mempunyai bilangan petala yang berisi elektron yang sama, tetapi daya tarikan antara nukleus positif dan elektron di dalam setiap petala elektron adalah semakin kuat. Oleh itu, elektron-elektron di setiap petala atom tertarik lebih kuat dan semakin dekat dengan nukleus, menyebabkan jejari atom menjadi semakin kecil. Kita lihat pula keelektronegatifan bertambah merentasi skala 3. Sebelum itu, awak kena tahu dulu apa itu keelektronegatifan. Keelektronegatifan sesuatu unsur merupakan ukuran kekuatan atom untuk menarik elektron terhadap nukleusnya. So, seperti yang kita lihat, bagi unsur natrium, keelektronegatifan dia adalah 0.9, manakala magnesium 1.2 dan aluminium adalah 1.5 dan seterusnya. So,
negatifan meningkat merentasi skala 3 kerana saiz atom semakin kecil, di mana elektron valens semakin dekat dengan nukleus. Dan charge positif di dalam nukleus meningkat, tetapi bilangan petala berisi elektron kekal tidak berubah. Daya tarikan antara nukleus terhadap elektron semakin bertambah. Tengok dia punya daya tarikan. Yang ni dia punya daya tarikan dia lemah. Dan apabila atomnya menjadi kecil, daya tarikan dia semakin kuat. So, atom-atom mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk menarik ataupun menerima elektron supaya membentuk ion negatif dalam tindak balas kimia. So, oleh itu, keelektronegatifan unsur merentasi skala 3 meningkat. Kita lihat pada keadaan fizik berubah merentasi skala 3. So, unsur-unsur dalam skala 3 mempunyai keadaan fizik yang berbeza, di mana keadaan fizik unsur berubah daripada pepejal kepada gas merentasi skala. So, keadaan fizik bagi unsur natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus dan sulfur adalah pepejal. Dan keadaan fizik bagi unsur klorin dan argon adalah gas. So, seperti yang kita tahu, klorin adalah gas duatom, manakala argon adalah gas monoatom. Pula perubahan sifat kelogaman. So, seperti yang kita tahu, apabila merentasi skala 3, keelektronegatifan meningkat. Namun begitu, sifat kelogaman unsur-unsur menjadi berkurangan dan berubah daripada logam kepada separuh logam dan kemudian bukan logam. So, unsur-unsur bagi logam adalah natrium, magnesium dan juga aluminium. So, unsur-unsur ini boleh mengkonduksi arus elektrik. Terusnya, separuh logam atau kita kenali sebagai metalloid. So, unsur yang terdapat dalam separuh logam adalah silikon. So, unsur ini adalah konduktor elektrik yang lemah. Dan yang terakhir, bukan logam. So, unsur-unsur bukan logam adalah fosforus, sulfur, klorin dan juga argon. So, unsur ini tidak boleh mengkonduksi arus elektrik. Kita lihat perubahan sifat oksida. So, terdapat pengurangan sifat logam dan peningkatan sifat bukan logam pada unsur-unsur apabila merentasi skala 3. So, oksida, unsur-unsur juga berubah daripada oksida base kepada oksida asid. So, oksida base. Yang pertama, dia ada natrium oksida dan juga magnesium oksida. Manakala bagi oksida amphoteric, dia ada aluminium oksida. Dan bagi oksida asid pula, dia ada 4. Silikon dioksida dan juga fosforus, 5 oksida, sulfur dioksida, diklorin heptaoksida. So, apa yang boleh tahu adalah unsur-unsur ini dia bergabung dengan oksigen. So, apa itu oksida amphoteric? Dia memaparkan kedua-dua sifat oksida base dan oksida asid. So, kebiasaannya oksida base ni adalah oksida logam, manakala oksida asid biasanya oksida bukan logam. So, kita lihat oksida base, dia larut dalam air membentuk larutan beralkali. Sebagai contoh, natrium oksida, dia bertindak balas dengan air menghasilkan larutan hidroksida. Manakala bagi oksida asid pula, bila larut dalam air, dia akan membentuk larutan berasid. Sebagai contoh, sulfur dioksida, dia bertindak balas dengan air menghasilkan asid sulfurik. Oksida base, dia bertindak balas dengan asid, dia membentuk garam dan air. Sebagai contoh, magnesium oksida bertindak balas dengan asid hidroklorik , menghasilkan magnesium klorida dan juga air.
Bagi oksida amfoterik, apabila bertindak balas dengan air, dengan asid dan alkali, dia akan membentukkan garam dan air. Kita tahu amfoterik dia ada dua sifat, iaitu base dan asid. So dia akan bertindak balas dengan asid dan juga alkali dan membentuk garam dan air. Sebagai contoh, aluminium oksida bertindak balas dengan asid nitrik menghasilkan aluminium nitrat dan air. Bila aluminium oksida bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida menghasilkan natrium aluminat dan juga air. So, bagi oksida asid, dia bertindak balas dengan alkali membentuk garam dan air. So, apabila sebagai contoh silikon dioksida, dia bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida menghasilkan natrium, larutan natrium silikat dan juga air. Kita lihat kegunaan unsur separa logam. Unsur separa logam juga dikenali sebagai metaloid, di mana unsur ini mempunyai kedua-dua sifat logam dan sifat bukan logam. Metaloid juga merupakan konduktor elektrik yang baik pada suhu yang tinggi. Sebagai contoh, dalam unsur skala 3, kita punya unsur separa logam adalah silikon, di mana silikon digunakan dalam industri semikonduktor untuk membuat chip elektronik bagi komputer, televisyen, laptop, peti sejuk dan sebagainya. Silikon juga digunakan untuk membuat sel solar, laser dan light meter untuk kamera.